Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur Fadlina Abu Hasir daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syaifah Rozia, Teluk Mas, Melaka. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Assalamualaikum doktor, khabar baik. Okey cikgu, saya kenalkan nama saya Fauzia binti Hassan. Saya dari bahagian kemasukan, bahagian pemasaran dan kemasukan pelajar. Daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, cikgu, terima kasih saya ucapkan kerana pada pagi ini cikgu sudilah meluangkan masa bersama kami di USIM untuk orang kata sesi borak-borak santai. Kita nak enhancekan lagi kita punya networking antara sekolah Syaifah Rozia dan juga USIM. Okey, maksudnya bila di masa zaman PKP dan PKP ni pun diteruskan lagi sehingga Disember, mungkin agak terhadlah untuk kita membuat lawatan ataupun orang kata ziarah secara fizikal. Okey, hanya di alam maya je lah yang boleh menyatukan kita cewah gitu. Okey, cikgu, saya tujuan kita buat Counselor Talk ni adalah macam kita nak orang kata nak mengeratkan hubungan lah, nak memperkenalkan USIM dengan lebih mendalam lagi dengan cikgu, okay? And then nakkan orang kata supaya walaupun PKP berlaku tapi kita tidak terputus hubungan, okay? Cikgu, bolehkah kita mulakan talk kita pada pagi ini? Boleh doktor, boleh, silakan. Okay cikgu. Pertama kali saya mau minta cikgu tolong. Okay, cikgu ready dulu. Terlupa charger. Kejap. Boleh. Okey doktor. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan sikit tentang latar belakang cikgu dan juga latar belakang sekolah, sebab kita live terus di YouTube kita USIM Admission, dan mungkin ada orang kata bekas-bekas pelajar ataupun alumni Syaifah Rozia yang sedang mendengar kita pada pagi ini, insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Fauzia sebab sudi bersama dengan saya luangkan masa pagi ni untuk kita santai-santai dan borak-borak lah. Okey, nama penuh saya Puan Nur Fadlina binti Abu Hasir. Saya merupakan kaunselor di SMKA Syaifah Rozia, Teluk Mas, Melaka. Saya merupakan graduan daripada Universiti Putra Malaysia tahun 2003 di bawah Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. So saya dah berkhidmat di Syaifah Rozia ni lebih kurang since tahun 2003 saya posting yang pertama sehinggalah sekarang, lebih kurang hampir 17 tahun doktor. Lama tak tukar lagi cikgu harap-harapnya taklah. Daripada zaman saya anak dara sampai saya anak dah 4 lah saya masih kat sini. Alhamdulillah. Okay. Banyak pengalaman lah saya dekat sini. Sekolah Syarots ni, Syaifah Rozia ni terkenal dengan nama Syarots. Wow. Syarots kan? Kelas nama dia. Orang kata Syarots. So pelajarnya adalah semua perempuan. Okay. Semua perempuan doktor. Okey, dan Syairot ni merupakan sekolah berprestasi tinggi lah dan merupakan antara 3 sekolah yang terbaik, 3 sekolah terbaik di Melaka. Kami sering bersaing dengan Mozak, Muzaffar Shah dan SBPI Selanda. So 3 buah sekolah ni memang selalu kita akan compete lah dari segi akademik terutamanya. Okay, so pelajar kami semua perempuan. Kami ada 64 guru, 24 guru lelaki, 40 guru perempuan. So cikgu perempuan lagi ramai lah. Sudah semestinya. Semestinya lah. Jadi cikgu lelaki dia punya saham memang tinggi lah dekat sini. Okay, so apa lagi mungkin tu je lah kot setakat ni. Jumlah pelajar cikgu? Okey, jumlah pelajar 601. Sehingga hari ini 601 pelajar. Sesi persekolahan pagi petang ke sesi ada pagi asrama? sahaja. Sesi pagi sahaja. Pelajar kami ada outsider, ada insider. Ada asrama lah untuk ada asrama. Syairot.
Saya nak sebut sekolah ni Sherrod's. Wow. Sherrod's. Kan? Nama sama dia. Takut salah pula sebut macam orang putih sikit. Sherrod's. Okey. Cikgu terima kasih. Okey. Kita teruskan cikgu. Untuk macam kita tahu juga cikgu baru-baru ni pun kita cikgu pun stres sebab PKP kan, tak boleh pergi IKEA. Baru-baru ni je lah. Minggu lepas je lah baru boleh pergi IKEA kan cikgu. Dan kita pun tahu ada pertambahan jumlah kematian seperti yang dilaporkan. Okey, cikgu mungkin cikgu boleh cerita sedikit bagaimana pihak sekolah Sherrod's ni mengendalikan ataupun mengawal sewaktu PKP masa mula-mula dilancarkan dulu pada 18 Mac dulu. Okey. Seperti semua maklum, masa PKP ni memang semua orang agak shock lah. Semua terkejut dengan situasi pandemik yang melanda kita. Okey, jadi dalam situasi masa PKP, saya sebagai guru bimbingan dan kaunseling lah. Kami ada guru bimbingan dan kaunseling, ada 2 orang, saya dan Puan Zahara. Okey, untuk guru akademik, mereka tetap kena jalani PDPC, doktor. Okey. PDPC tu apa? C apa doktor? Pembelajaran dan pengajaran. C? PDPC, PDP. Pengajaran dan pembelajaran. Okey, PDP. Jadi jadual memang tetap ada doktor. Memang tetap ada. Cikgu-cikgu memang kena buat kelas secara online lah. Dan kami sebagai guru kaunseling, kami mengambil alternatif kami buat message doktor secara poster. Maksudnya sebagai kaunselor, setiap 2 hari sekali kami akan postkan poster berbentuk motivasi, ikut bidang lah doktor. Mula-mula tu banyak berkaitan dengan motivasi dan emosi. Dalam minggu 2 bulan tu memang banyak kami postkan berkaitan motivasi 2 minggu sekali kepada semua batch lah. Sebab setiap batch ada telegram. Jadi kami akan postkan dalam setiap telegram tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi kaunselor memainkan peranan di situlah. Betul. Dan dalam PKP tu juga ada pelajar kita masa tu yang mengalami masalah kehilangan punca pendapatan family. So kat situ pun kami track melalui telegram tersebut dan kami salurkan bantuan. Bantuannya bagaimana, sebab masa tu PKP, jadi kita tak boleh keluar, jadi kami bank inkan duit. Jadi kita ada tabung bantuan. Jadi kita gunakan duit itu dengan kerjasama guru kebajikan dan guru kelas. Kita cari pelajar yang bermasalah tersebut and then kita bank inkan. So kita bantu macam itulah. Okay, kemudian dari segi emosi pula, kalau ada pelajar yang mungkin rasa macam stres sangat apa semua, kami war-warkan melalui telegram untuk berwhatsapp dengan kami lah. Dan Cikgu Zahara dia dia create satu telegram khas untuk pelajar yang nak join, nakkan motivasi hari-hari, dia boleh join telegram. So maksudnya saya dapat tengok kat sini macam guru-guru kaunselor di Sherrod's ni mungkin mengambil pendekatan untuk bila kita post setiap hari kata-kata semangat, motivasi tu mungkin sedikit sebanyak anak-anak kita ni yang dekat rumah masa tu kan cikgu kan, dia dapat, orang kata cikgu dia masih berada dekat dengan dia walaupun tak dapat jumpa hari-hari walaupun tak dapat jumpa secara bersemuka kan cikgu. Okey cikgu, cikgu kata tadi anak-anak di Syaifah Rozias masih lagi pada PKP bulan 3 hari tu menjalani PDP secara online dah cikgu kan. So maksudnya adakah mereka selesa secara online ataupun lebih suka kaedah bersemuka bila kita compare dia dah kembali semula ke sekolah sekarang ni? So bila hari tu form 5 form 5 dia masuk pada 24 Jun.
Okey, 24 Jun doktor, saya dah merangka lah unit bimbingan dan kaunseling, dah merangka satu program dinamakan orientasi kembali semula ke sekolah dan Oh. pengeluaran emosi. So saya dah siap-siap form 5 sebab kita tahu kan dia dah cuti lama. Lepas tu baru masuk nak belajar, saya rasa memang orang kata macam tak sesuai. Jadi saya cakap dengan pengetua, bos kena bagi saya slot supaya kita orang kata apa, sedikit redakan emosi dia, bagi dia enjoy dulu kan, tak ada terus belajar. Okey, so pengetua pun dia kata okey. Jadi pada hari pertama mereka adalah dengan saya. Okey. Saya buat modul, kita ada perkongsian pengalaman, kemudian kita ada info tentang pandemik. Okey, kita bagi dia semulalah orang kata sejarah pandemik, SOP dan sebagainya. Lepas tu kita kongsi pengalaman, kita ajar dia bagaimana teknik untuk relaksasi, dan kemudian yang paling diorang suka adalah setiap kelas akan dapat kek brownies. Alu-alukan kehadiran. Setiap kelas akan dapat. So saya order lah. Saya order orang kata apa, dia ada dalam 36 pieces. So setiap pelajar nanti akan dapat rasalah brownies tu. So pengetua akan datang dan pengetua orang kata apa, bagi jugalah kata-kata motivasi sedikit dengan mereka. Jadi dekat situ saya ada sediakan form. So kita dapat lihat pelajar sebenarnya dia lebih orang kata apa, selesa belajar bersemuka. Sebab bila online tu, biasalah doktor kan online, jadi ada pelajar masa tu dia terperangkap dekat kampung. Jadi bila terperangkap kat kampung, dia kata internet pun data tak ada. Lepas ada yang gunakan handset mak ayah. Jadi bila mak ayah kerja, so dia tak dapat ikutilah pembelajaran tersebut. Jadi orang kata ada pro and con jugalah masa PDP masa online hari tu. Tapi rata-rata sukalah bila mereka kembali ke sekolah. Cuma mereka orang kata apa, mengambil masa lah doktor untuk cakap apa, nak orang kata dah lama 3 bulan. Adapt benda tu 3 bulan dia cuti. Jadi dia datang kat sekolah ni, ada juga doktor dia datang terus peluk. Tak boleh peluk. Macam budak tadika juga. Rindu apa semua kan. Dia tak faham lagi orang kata apa penjarakan tu macam mana. So hari-hari kita kena ingatkan lah. Penjarakan yang paling penting, penjarakan tu jaga. So orang kata norma baharu. Banyak sekali saya ingatkan mereka, kita sekarang berada dalam norma baharu PKP. Itulah cikgu, macam macam-macam saya rasa idea guru-guru yang kita tahu ni nak bangkitkan orang kata rasa, nak tukar mindset anak-anak kita untuk dia ready balik untuk pembelajaran secara kuliah. Saya dapat brownies lagi kan orang kata. Itulah cikgu. Tapi saya rasa handle anak-anak murid perempuan ni saya rasa tak ada masalah sangat kot ke, ataupun macam mana kalau cikgu ada pengalaman dengan kaunselor daripada sekolah lain ke, maksudnya beza kawal anak-anak murid yang perempuan ataupun sekolah campur ke? Mungkin cikgu ada pengalaman nak share ke? Itulah orang kata satu saya selalu tengok macam, yelah kita tak berada di tempat kawan kan, kita rasa macam kawan yang sekolah bercampur apa semua, kita rasa macam best lah pengalaman kan. Tapi bagi mereka pula, kalau dapat anak murid semua perempuan, lagi seronok. Lagi senang. Lagi senang dia kata. Tapi memang sangat senang lah bila kita semua perempuan. Memang sangat senang handle. Jadi macam kalau ada percampuran lelaki, kalau sekolah biasa SMKA doktor, maybe macam lelaki perempuan dia agak okey lagi lah. Cuma kalau macam sekolah biasa SMK kan, dapat sekolah yang kita tahu macam budak-budak dia agak orang kata nakal sikit tu banyaklah cabaran dia. Yalah. Cikgu, sekolah Syaifah Rozia ni sekolah asrama penuh? Tidak doktor. Kami SMKA harian. Oh, SMK harian. Tapi ada asrama ke? Tak ada? Ada asrama. Asrama untuk outsider lah. Untuk insider lah. Asrama untuk insider. Outsider kami ada dalam 100 lebih. So 400 tu yang duduk asrama. Maksudnya SPP. Maksudnya terima jugalah pelajar daripada sekolah negeri lain ke ataupun macam mana? Ya. Maksudnya daripada negeri lain dia akan duduk di asrama lah.
So daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ke ataupun ada stam kat sekolah? Dulu kan tahun 2 tahun lepas kami ada stam. Lepas tu dah tak ada dah. Cikgu, selain daripada platform Telegram yang cikgu dengan rakan cikgu wujudkan, selain hantar poster, mungkin ada apa lagi aktiviti-aktiviti yang mungkin cikgu boleh kongsi sama ada tak selepas sekolah-sekolahan sudah bermula, cikgu ada tak maksudnya ada beberapa orang pelajar yang mungkin berada dalam keadaan yang macam sedih lagi ataupun emosi yang mungkin cikgu panggil untuk one to one talk ke ataupun mungkin cikgu boleh share sikit ke? Okey. Untuk pengetahuan doktor, selepas pelajar kembali ke sekolah, KPM telah mengarahkan untuk semua pelajar diberi senarai semak keperluan. Okey, so daripada senarai semak itu kita boleh detect lah pelajar yang orang kata apa, berpunca ada contohnya family bergaduh, hilang punca pendapatan, ingin berhenti sekolah, merasa tertekan. So saya mengambil inisiatif 4 isu ini. Pelajar yang tick mereka itulah yang kami panggil. Jadi kalau ikutkan doktor, since PKP ni bilik kami ni agak orang kata apa, popular lah. So, hari ni memang ada pelajar yang akan datang. So macam sesi kami penuh lah compare sebelum ni kan. Jadi kami akan bersesi dengan mereka lah. Saya akan panggil untuk pastikan daripada 4 isu tadi yang mereka jawab kenapa dan mengapa, kita cuba bantulah mereka solvekan problem tersebut lah. Kalau hilang punca pendapatan, kita minta daripada unit kebajikan hulurkan bantuan. So yang mana emosi mereka tak stabil, saya akan pastikan setiap minggu kita cuba panggil mereka lah untuk kasih sedikit orang kata apa, release kan. Sebab macam budak kami doktor, sekolah kami ni boleh dikatakan akademik ni adalah nombor 1. Nombor 1. Jadi pelajar tingkatan 5 terutama doktor, macam saya mengajar, pegang menengah atas form 4 dan form 5, sehingga sekarang mereka agak orang kata apa, tegang tau doktor, emosi mereka agak tegang lah sebab dia merasakan macam cikgu dah nak trial ni, mereka akan sempat ke tak kan? 28 hari bulan 9. So dalam tempoh 28 hari je lah, 27 hari dia nak trial. Selalu dia cakap saya, cikgu tak sempat, cikgu takut, cikgu banyak lagi tak baca. Sebab 3 bulan hari tu belajar, orang kata bukanlah tidak efektif, tapi dia kata macam tak sama dengan PDP bersemuka kan. Jadi macam banyak lagi dia kata nak catch up. Jadi kat situlah saya kena mainkan peranan. Memang kata bila saya sempat saya lari ke kelas, kita bagi motivasi sedikit macam tu. Tapi kan cikgu, alhamdulillah lah, walaupun saya tengok macam contoh anak-anak yang ada masalah pembelajaran, mereka open untuk bercerita dengan kaunselor. Dia orang, maksud saya, dia orang matang untuk cari orang supaya ada orang yang dia boleh rujuk untuk dia minta nasihat. Saya rasa itu lebih baik daripada orang kata apa, anak yang memendam, maksudnya dia tidak, orang kata ada masalah pun dia keep inside dalam diri dia saja kan. Okey, cikgu lihat kalau selepas pelajar dah kembali semula ke sekolah, bila itu yang saya nampak tadi, cikgu kata anak-anak dia rasa macam takut, especially yang form 5. Adakah sekolah buat macam program pecutan ke, ada extra classes ke, Sabtu Ahad ke, atau macam mana cikgu? Okey, so sebab sekarang PKP doktor jadi orang kata macam program teknik menjawab tu semua tertakluk pada SOP tau doktor. Okey, jadi macam sekolah kami, kami ada kelas ulang kaji. PDP akan berakhir jam 3. Jadi 3.30 hingga 4.30 akan ada kelas ulang kaji. So kat situ cikgu akan kata silibus dah pun habis. Silibus dah pun habis. So sekarang cikgu tengah drill untuk kata apa, bagi latih tubi dan sebagainya lah.
Lepas tu Jumaat, Sabtu doktor ada lagi kelas tambahan, extra kelas. Jadi sekarang ni pelajar tu memang penuh lah doktor. Petang and then weekend. Sebab bila kita PKP ini macam pelajar kami hanya dibenarkan balik sebulan sekali. Untuk pelajar SPM ni lah. Form 1 sampai Form 4 mereka akan balik 2 minggu sekali sepatutnya lah. Tapi since PKP ni memang waktu balik tu kalau ikut KPM kata once dia dah balik dia kena kuarantin 14 minggu. Tapi sebab hari tu kita ada cuti kan, so dia dapat balik. Lepas tu dia baru balik ni hari tu pun masih dapat balik lagi sebab kita cuti Hari Merdeka. Jadi sekarang ni saya rasa emosi pelajar masih okey. Cuma semalam dia dah kembali, selepas ni tak tahu bila dia orang boleh balik. Jadi kita akan rasa mereka punya tekanan agak ni jugalah sebab tak dibenarkan balik dalam tempoh masa yang panjang. Jadi macam Form 5 ni sekarang ni pun dia dia tengah bergelut untuk percubaan lah. Betul. 28 bulan 9 ni. Cikgu dia orang boleh outing ke? Tak boleh doktor. Outing tak boleh, balik kecuali kecemasan. Jadi parents boleh datang? Parents datang tapi drive through. Hantar barang jalan. Hantar barang dekat student atau hantar barang dekat pengawal? Hantar barang dekat student, anak ambil lepas tu jalan doktor. Allah. Dia peluk-peluk. Macam tu je. Alah sedih. Macam tu. Tapi ada juga saya tengok up status kan yang mana kita ada save mak punya ni. Tengok dia peluk juga. Tengok dia peluk, dia salam juga. So nak kata macam mana kan? Itulah dia pun kata mungkin saya tak ada apa-apa, saya bersih. Okay. Cikgu, maksudnya ada tak macam sekolah Sharrots ni dia ada buat aktiviti yang melibatkan kemasyarakatan ke sepanjang masa PKP tu, selain fokus kepada kebajikan pelajar, para guru, mungkin Sharrots ada buat aktiviti yang melibatkan masyarakat sekitar ke ataupun bagaimana? Setakat ni masa PKP ni doktor tak ada. Kita tak ada buat aktiviti kemasyarakatan. Okey. Cikgu, soalan komen dah cikgu sebagai seorang guru kaunselor ni kan. Selain daripada kita jadi tempat untuk anak-anak kita ni luahkan masalah, mungkin bagaimana agaknya perancangan guru kaunselor terhadap study pathway dia orang, sebab cikgu pun kata Sharrots ni sekolah yang mementingkan akademik. Of course student-studentnya berkualiti. Bila yang nak masuk ke Sharrots ni pun saya fikir mesti melalui pelbagai tapisan juga kan. So and then bila pelajar sekolah Sharrots nak keluar, mungkin cikgu dah ada orang kata bagi guide ataupun mungkin macam mana di Sharrots. Terutamanya untuk Form 5. Form 5 awal tahun lagi saya dah buat kami ada inventory kematangan kerjaya doktor daripada kementerian sendiri. Daripada inventory tersebut kita akan tahu skor pelajar sama ada tinggi, rendah atau sederhana berkaitan dengan laluan kerjaya mereka lah. So bila saya dah buat inventory tersebut, so kita akan dapat trace. Ada pelajar yang dia memang tahu. Ada pelajar tu yang berada di tahap sederhana. So daripada situ saya terus buat program lah. Jadi program yang sempat saya buat hari tu ialah hala 7 selepas SPM. Saya panggil daripada mana hari tu? Saya dengan MSU. Dengan MSU. Kita dedahkan mereka kepada selepas SPM you boleh pergi mana, Form 6, diploma, asasi, matrik dan sebagainya lah. Kemudian saya buat pengiraan merit. Yang kedua saya buat pengiraan merit di mana kita nak mereka tahu merit mereka berdasarkan final exam Form 4. Sejauh mana merit mereka tu menunjukkan mereka boleh pergi jika untuk kemasukan
you yang sebenar nanti. Betul. Lepas tu saya sering ingatkan mereka tentang orang kata 5 package mata pelajaran utama bagi pelajar. Kalau Dr. sedia maklum, kalau pelajar sains dia ada 5 mata pelajaran utama yang memang akan dikira untuk merit. Dan juga pelajar aliran sastra dia ada 5 mata pelajaran utama yang dikira untuk merit tersebut lah. Jadi contohnya macam pelajar sains, merit dia punya mata pelajaran utama adalah fizik, kimia, matematik tambahan, matematik, bio, SK dan sebagainya. Okey, so contoh kalau budak sains, saya sering ingatkan mereka supaya fokus kepada 5 subjek yang tersebut. Itu yang kita dapat lihat. Okey, selalunya pelajar dia akan buat compare lah. Okey, cikgu 5 subjek yang utama itulah yang selalu mereka tak kuasai. Dia akan A pada BM, bahasa Arab, syariah, sunnah. Tapi subjek utama tu selalu dia dapat C, dia dapat B. Daripada situ saya selalu ingatkan mereka lah, once you nak masuk orang kata apa, capaian merit you adalah tinggi sesuai dengan bidang yang you nak, mata pelajaran yang utama itulah yang you kena tekankan, di samping subjek yang lain-lain lah. Itu yang ketiga. Lepas tu yang keempat, saya suruh mereka ni doktor visualkan dia punya cita-cita. Saya tunjuk contoh. Ni saya siap file kan. Cita-cita saya gitu. Gitu. Supaya bila dia tahu cita-cita dia. Nampak? Okey. So cita-cita dia dia tulis nak jadi pembaca berita. Wow. Okey, ibu cadangkan pensyarah. Ibu cadangkan doktor. Lepas tu yang best doktor ada ni inspirasi Cikgu Lin nak jadi guru kaunseling. Ada pula yang jadikan kita model. Okey, lepas tu ni universiti pilihan mereka lah. USIM, UKM. Sebab sebelum ni doktor, saya melihat ada pelajar yang sehingga dia tingkatan 5 dia tak tahu cita-cita doktor. Apa dia? Dia tak tahu cikgu nak jadi apa. So dia kata tak apalah, apa-apa je. So saya kata tak boleh. Jadi since tahun ni saya pergi ke setiap kelas dan saya mereka ni lah visualkan. You nak jadi apa dan universiti pilihan you. So alhamdulillah setakat ini untuk batch yang ini semua tahu, semua nampak lah. Dia clear kan cikgu? Dia clear lah dengan matlamat hidup dia tu. Jadi daripada orang kata apa, visual cita-cita ni, so dia dah tahu you pilihan yang dia nak masuk macam mana. Jadi lepas tu kita akan guide lah syarat dia bagaimana pula. Macam tu doktor. Tu antara saya lah. Ataupun mungkin anak-anak ni dia tak tahu dia nak jadi sesuatu tapi dia mungkin tak dapat pendedahan pekerjaan yang sebenar tu. Contoh dia nak jadi pembaca berita ni dia nampak je orang pembaca berita tu tapi dia tak tahu macam mana orang kata step by step untuk menjadi seorang pembaca berita, something macam tu lah. Itu yang mungkin dia orang belum ada idea. Tapi it's a good orang kata inisiatif lah cikgu, bila kita draw kan kita punya impian tu secara tak langsung kita towards ke arah, bekerja ke arah tu kan cikgu. Betul. Cikgu tadi dia sebut macam tu doktor. Saya kata so kalau kamu orang kata perlukan info lanjut, so saya kata datang ke bilik kita sesi. So bila dia datang, so saya akan bantulah. Kita buka web semua kan, kita cari kat USIM untuk jadi doktor macam mana. Universiti mana yang ada tawarkan untuk doktor. So you nak masuk asasi ke macam mana kan? So dia akan datang one by one lah. Kalau untuk di since Sharrods dia tak ada STAM kan, so pelajar akan tamat pada tingkatan 5 sahaja kan cikgu. So maksudnya pelajar-pelajar Sharrods berpeluang lah untuk mengikuti program tamhidi kita. Kita pun ada 4 program. Ada ke pelajar cikgu yang masuk sini saya pun? Ramai doktor. Oh ya, yang untuk sesi baru ni? Sesi baru ada. Ada masuk. InsyaAllah nanti kita orang ada juga tim technical tu dia dah forward kepada WhatsApp group dia orang di dalam cikgu dalam dalam WhatsApp. So mungkin
Kadang-kadang student ni dia cepat respon. Dia kata, cikgu macam tu lah. Masih ingat lagi dah. Kalau kita tak PKP hari tu, kami nak ke USIM. Wow, okay. Kontak hari tu, encik apa agaknya Lepas tu dah nak buat surat. Betul-betul sekali kita PKP. So, lah USIM tu. Kita pun maksudnya kerja-kerja promosi ni maksudnya kita nak jom masuk IPT pun kita tergendala. So maksudnya macam orang kata promosi secara fizikal ni agak macam terhad sikit lah cikgu. So kita come out dengan konten dalam media sosial dan buat platform-platform macam ni je lah yang orang kata boleh yang sedaya upaya kita buat ni, insyaAllah. Cikgu, nanti insyaAllah USIM pun dia akan adakan open day kita. Kita minta nanti kita akan hantar hibahan pada sekolah-sekolah, terutama sekolah angkat dan sekolah kluster kita lah cikgu. Cikgu, mungkin cikgu boleh cerita sedikit kalau last daripada saya cikgu, kalau cikgu ada sedikit tips ataupun orang kata nasihat lah untuk bekas pelajar Sharrots ataupun pelajar semasa Sharrots dan ataupun yang nak masuk ke Sharrots ni. Saya pun macam teruja juga bila tengok sekolah 3 terbaik ni. Boleh hantar anak saya juga. Boleh doktor dialukan. Okey, untuk bekas pelajar Sharrots alumni, okey, tahniah di mana juga anda semua berada. Okay. So kekalkan kecemerlangan anda. Okay. Jangan lupa jasa cikgu-cikgu kat sini, and then selalu datang melawat Sharrots. Lepas tu untuk calon-calon SPM yang akan menduduki SPM pada 6 hari bulan Januari 2021. Okay. Apapun orang kata kita kena hadap, kita kena hadap pandemik ni adalah salah satu ujian untuk kita semualah. Jadi yang utama sekarang ni adalah semangat dan emosi anda semua. Kena jaga emosi, semangat, tidak putus asa tu kena ada, supaya orang kata cita-cita yang anda idamkan untuk masuk ke USIM contohnya, nak masuk ke Universiti Malaya, nak pergi UKM dan sebagainya dapat direalisasikan dengan result yang baik. Kemudian jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan guru, jaga hubungan dengan rakan-rakan dan juga ibu bapa. Itu paling penting lah. Di samping orang kata tak putus asa, semangat berjuang tu kena ada. Kemudian kena ingat juga orang kata penting pastikan pencapaian 5 mata pelajaran utama seperti yang saya cakap sebelum ni lah. Untuk pelajar sains, dia dah tahu apa 5 mata pelajaran utama dia, dan juga pelajar aliran sastra apa 5 mata pelajaran utama yang anda kena fokus di samping mata pelajaran terbaik yang lain. Orang kata kekalkan kecemerlangan anda. Walaupun anda gagal untuk mendapatkan result yang terbaik dalam percubaan yang akan datang ni, anda kena bangkit, selagi SPM 6 hari bulan Januari belum berlangsung, belum berada di meja peperiksaan tersebut, anda masih ada peluang untuk mencuba. Yang penting jangan putus asa. Betul. Betul cikgu, tapi saya kan bila lepas saya nak kaitkan balik dengan visual yang anak-anak kita ni buat, cuba yalah kalau dia sendiri dapat bayangkan apa yang dia visualkan tu menjadi kenyataan, mungkin itu lebih manis lagi kan cikgu kan. Seronok. Itulah. Okey, cikgu, saya rasa setakat tu je lah kita punya sesi perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Nur Fadlina, guru kaunselor di Sharrots, dan juga sampaikan salam dari kita orang kepada pihak pengusaha sekolah juga. InsyaAllah kami akan hantar surat penghargaan kepada cikgu lah. Kalau ada apa-apa aktiviti ataupun sama ada aktiviti akademik ataupun aktiviti orang kata yang bukan akademik, cikgu kalau ada peluang untuk USIM datang ke sekolah ke ataupun bagaimana, insyaAllah kita boleh orang kata boleh aturkanlah cikgu kan. Okey, insyaAllah boleh doktor. Saya sentiasa menadah tangan menerima. Tapi Sharrots dah boleh terima visitor ke?
Boleh doktor, tak ada masalah. Tapi dia ada SOP dia lah. Maksudnya sekarang ni kalau katakan kita nak jemput untuk ceramah, maksudnya pelajar perlu berada 1 meter lah. Dia duduk dalam kerusi 1 meter. Mungkin kalau untuk bagi ceramah taklimat kemasukan ke universiti kan cikgu kan? Boleh. Okay. Kalau in case in future kalau Syahrot ada buat program macam tu, alu-alukanlah untuk menjemput kami di USIM ni cikgu. Boleh doktor. Sebab pelajar kami memang ramai kat sana doktor. Itulah. Nanti saya nak post link Facebook ni, saya nak tengoklah berapa ramai yang komen dekat kita orang punya Telegram. Okey, cikgu terima kasih banyak cikgu. Assalamualaikum. Warahmatullahi.